Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hujung minggu ini ialah 100 hari pemerintahan Kerajaan Baru, Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional dan juga pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ramai akan buat analisa ataupun analisis tentang prestasi ataupun kejayaan atau kegagalan Kerajaan Baru dalam 100 hari. Yang sebenar kita tidak perlu report card 100 hari untuk kerajaan yang ada ni, Kerajaan Baru, ataupun untuk Kabinet dan Perdana Menteri yang baru. Oleh kerana ramai dari mereka dari kerajaan dulu. Mereka bukanlah pengalaman dalam 100 hari ini saja. UMNO sudah memerintah semenjak 66 tahun dulu masa merdeka. Pakatan Harapan pun dah memerintah 22 bulan. Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan 32 tahun dulu. Dan ini round kedua yang dia jadi Menteri Finance Minister atau Menteri Kewangan. So he's not new. Dan kalau kita ambil prestasi Anwar misalan, Perdana Menteri yang telah jadi semenjak tahun 82, dia telah jadi timbalan menteri belia, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan, Menteri Kewangan. Anwar punya track record atau prestasi dalam beberapa tahun itu memang boleh dianggap sebagai gagal. Di masa dia jadi Menteri Pertanian, polisi dia dikondem oleh kerana dia tarik subsidi dari nelayan dan kaum petani. Kaum petani dan nelayan is at the bottom of the economic ladder. Diorang yang perlu banyak bantuan. Anwar pergi batalkan subsidi. Masa pendidikan banyak kesilapan. Sampai hari ini Chinese educationists ataupun grup pendidikan Cina sampai hari ini dia orang tak boleh maaf Anwar. Marah lagi dengan Anwar. Dan masa dia Menteri Kewangan, banyak yang dia buat silap. Itu kita tak kira lagi salah guna kuasa, di mana dia beri kontrak projek, tender dan saham kepada kroni-kroni dia, dan perkara ini telah didedahkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad semasa Perhimpunan Agung UMNO. Mahathir mendedahkan senarai kroni Anwar yang menjadi kaya raya kerana dapat Anwar salah guna kuasa dan mereka dapat macam-macam kelebihan. So all that, kalau ambil track record, we don't need to see his 100 days report card. Kita tengok report card dia dari dulu lagi memang fail. Di semua peringkat dia telah fail. Tapi macam saya kata, saya ni bukan ahli ekonomi, saya tak mau cakap pasal ekonomi, tapi saya nak cakap tentang isu sosial dan isu politikal. Dulu sebelum Anwar jadi Perdana Menteri, sebelum mereka menang pilihan raya, Anwar kata apabila Pakatan Harapan bentuk kerajaan, serta-merta, immediately, dia akan naikkan royalti minyak Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan kepada 20%. Dari 5% akan naik ke 20% serta-merta. Hari ini mereka dah jadi kerajaan dan nak masuk 100 hari. Bukan saja tidak naik royalti minyak 20% serta-merta, tapi mereka nak batalkan royalti minyak yang sedia ada 5% dan tukarnya menjadi wang ihsan. Bermaknanya kerajaan pusat tidak wajib memberi royalti minyak ataupun 5% kepada Terengganu dan Kelantan. Tapi hanya untuk Terengganu dan Kelantan, Sabah Sarawak tak sentuh pula. Adakah kalau lulus besok Terengganu Kelantan dibatalkan royalti minyak, perkara ni akan dibuat sama juga di Sabah Sarawak, ataupun hanya di Terengganu Kelantan sahaja batal royalti minyak
Kelantan, Sabah dan Sarawak tidak akan batal. Itu yang akan berlaku. Itu sudah boleh dikatakan satu kegagalan yang sangat-sangat besar. Dan Terengganu Kelantan ni di bawah pembangkang, di bawah Perikatan Nasional ataupun PAS dan Amanah. Tak ada ke bersatu dan PAS. Tak ada ke penyokong Amanah dan penyokong UMNO atau penyokong PKR di Terengganu Kelantan. Ada ke 100% undi diberi kepada PAS dan Bersatu ataupun Perikatan Nasional. Ada ke UMNO, Amanah, PKR dapat kosong. Jadi mereka nyaya penyokong mereka sendiri juga. Mereka nak suruh kalau Terengganu Kelantan tak jatuh ke tangan barisan ataupun pakatan, maka keseluruhan akan dihukum. Jadi itu bukan kezaliman. What about social justice? Ada ke royalty minyak tu hak atau tidak? Kalau ikut perlembagaan, kalau ikut Malaysian Agreement or Federation Agreement, royalty minyak tu hak. Bukan atas Perdana Menteri atau kerajaan nak beri, tak mau beri pun tak payah. Dan ini akan juga membuat Sabah Sarawak ni rasa runsing kalau kerajaan pusat boleh buat kepada Terengganu Kelantan. Sekiranya Sabah dan Sarawak juga tidak sokong kerajaan pusat, maka Sabah Sarawak juga boleh dihukum dengan menarik balik 5% royalty minyak tersebut. Jadi if you can do it to Terengganu Kelantan, you can do it to Sabah Sarawak. Oleh kerana sekarang ni undang-undang akan ditukar untuk membenarkan royalty minyak tu dibatal. So banyak yang mereka menunjukkan there is no social justice di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Dan kalau kita tengok Terengganu Kelantan ni 97% ni orang Melayu. Rela mereka buat macam ni kepada negeri di mana 97% orang Melayu. Berani tidak? Sekiranya macam dulu Pulau Pinang di bawah pembangkang, berani ke kerajaan pusat menghukum Pulau Pinang yang boleh dianggap sebagai 80-90% rakyat Cina? Dia orang tak berani. Lagi banyak dia orang beri kepada Pulau Pinang kerana nak tarik sokongan dari kaum Cina. So Pakatan Harapan ni menunjukkan yang they don't tolerate opposition. Dia orang tidak menghormati demokrasi. Demokrasi bermaknanya kita ada pilihan. Kita bebas untuk memilih apa yang kita nak. Baik kerajaan, baik apa sekalipun. Tapi sekira kita pilih lain dari apa yang Pakatan Harapan atau apa yang kerajaan pusat nak, maka kita akan dihukum. So demokrasi memang tidak wujud di bawah Pakatan Harapan atau kerajaan baru. Itu saja cukup untuk kita buat report card 100 hari. Does the federal government, does Pakatan Harapan respect our democratic right? That is more important than benda lain-lain ni yang duduk cerita, yang hanya window dressing saja tapi tidak ada real value kepada kita. Dia orang kata okay, budget, kita present budget and this and that, dan kita increase perbelanjaan. Budget ni hanya hasrat. Dia bukan garanti. Dia bukan satu jaminan. Hasrat kerajaan pusat untuk membuat demikian. Mungkin akan berlaku, mungkin akan tidak. And maknanya tahun bila yang bajet ni yang spot on 100%? Tunjuk tahun mana? Di mana kerajaan pusat bentang bajet dan bajet tu 100% kena kepada sasaran. Tak ada, tak pernah. Bajet ni hasrat, kita punya plan.
Tapi that plan may happen, it may not happen. So tiap-tiap tahun, halfway through budget tu out, dia kena ubah budget. Oleh kerana budget tu tidak tepat. Budget tu lari dari sasaran. Budget yang baru bentang ni pun, budget 2023, is not going to achieve the target. Dia tidak akan spot on. Budget tu akhirnya akan lari dari sasaran. Dan apa yang mereka bentang di dalam parlimen, lulus oleh parlimen, is not going to be met. Maknanya budget tu out. At the end of the period, budget tu is not going to be on target. So, dia boleh kata apa saja dalam budget ni. Rancangan kita macam ni, inilah kita nak cukai macam ni lah, nak belanja macam ni lah. Akhirnya, tak akan berlaku. Because it's only a hasrat, it's only aspiration. There is no guarantee 100% budget tu akan berlaku. So that budget tak boleh kita ambil sebagai maknanya bukti bahawasanya the government knows what it is doing. Oleh kerana they can say anything in the budget, it doesn't mean that the budget will happen. Yang kita nak tahu sekarang, janji-janji mereka sebelum pilihan raya dan apa mereka buat sudah 100 hari selepas pilihan raya. Have they done what they promised? Tak ada. Everything is out. And dia orang main sekarang dengan isu royalty minyak oleh kerana sekarang ni GST tak ada. Bila tak ada GST ni, negara kita kekurangan hasil sampai berpuluh bilion. Berpuluh-puluh bilion. We are short of money. So, mana nak tampung? How to cover the shortage of income, shortage of revenue? Dari Petronas lah. Mereka akan guna Petronas sebagai cash cow. Dan mereka tak boleh maknanya reintroduce atau laksanakan semula GST. Malulah. Mereka kempen begitu kuat tahun 2018. Mereka menang pilihan raya tahun 2018 kerana GST. Jadi rakyat very happy. Oh, kalau kita undi untuk Pakatan Harapan, maka kita GST 6% akan dihapuskan. So mereka menang atas janji GST ni akan dihapuskan. Now, kalau nak bawa balik GST, re-implement GST, the repercussion teruk, negatif, dan mereka malu. Mereka kena mempertahankan bahawasanya tindakan menghapuskan GST ialah tindakan bijak. Very clever. So, kalau dah kita GST tak ada dan revenue negara ni boleh dikatakan 40, 50, 60 bilion sudah hilang, mana kita nak cari pengganti kepada GST 5-60 bilion tadi? Dari Petronas. Tapi Petronas kena juga bayar beberapa bilion kepada Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak. So, kalau dia boleh hapuskan royalty minyak 5%, bermaknanya duit tu boleh diguna oleh kerajaan pusat sebab tak perlu beri kepada negeri. Hari ni dia kata Terengganu, Kelantan. Dia tak include lah Sabah, Sarawak. Tapi once Terengganu, Kelantan dah okey, dah lulus, maka Sabah, Sarawak pun akan tarik balik. Okey, so dia kata kerajaan perpaduan. Tak ada. Kerajaan tidak ada perpaduan. Kerajaan ni, persepsi kerajaan perpaduan. Dan kerajaan ni boleh dibentuk oleh kerana, nombor 1, Barisan Nasional menyertai kerajaan. Nombor 2, Sabah dan Sarawak menyertai kerajaan. Tapi Sabah Sarawak menyertai kerajaan, kononnya kerajaan perpaduan atas janji-janji. Dan janji-janji itu perlu ditunaikan. Satu daripadanya, mereka nak autonomi penuh. Full autonomy. Macam Aceh misalnya. Kalau kerajaan pusat tak boleh beri Sabah Sarawak full autonomy, mereka tidak akan duduk lama dalam kerajaan. Because mereka duduk dalam kerajaan, konon kerajaan perpaduan dengan syarat. Syarat tu perlu dipenuhi.
Satu daripadanya is it full autonomy penuh. Satu lagi yang lebih penting, Sabah Sarawak dijanji 20% royalty minyak. Ini Anwar sendiri janji. Kalau kita bentuk kerajaan serta-merta, kita akan naikkan royalty dari 5% ke 20%. Hari ini cerita bukan nak naik 5, dari 5 ke 20, nak batalkan yang 5 pula. Sabah Sarawak will not remain in the government if you don't give them, number one, full autonomy, number two, 20% oil royalty. Boleh bagi ke tidak? Kalau tidak, Sabah Sarawak will be out of the government. And Sabah Sarawak, especially Sabah, dia punya politik tak stable. Very unstable, especially Sabah. Sarawak pun sikit sebanyak tak stable juga. So, kerajaan pusat, kerajaan Pakatan Harapan bergantung kepada stable political situation di Sabah dan Sarawak. Kalau Sabah Sarawak tidak stable, kerajaan pusat juga tidak stable. Barisan Nasional, terutama sekali UMNO. UMNO tidak stable. UMNO sedang menjalan, sedang mengalami kegolakan politik. Sekarang ada 3 grup dalam UMNO yang rebut kuasa. Dan sekira Zaid Hamidi boleh mempertahankan kedudukan dia. Sebab itu Zaid Hamidi mengharamkan pertandingan untuk jawatan presiden dan timbalan presiden. Dia tahu, kalau pertandingan untuk presiden dan timbalan presiden dibenarkan, dia jatuh. Dia akan tumbang. Jadi dia haramkan pertandingan untuk presiden dan timbalan presiden. Tapi jawatan lain semua boleh ditanding. Dan PAU UMNO ataupun pemilihan UMNO kali ini is the most heavily contested of all. Tak ada dah dalam sejarah tiap jawatan dalam parti ditanding. Tiap jawatan. This is the first time. Bermaknanya memang ada usaha, kalau tak boleh jatuhkan Zaid Hamidi dari jawatan presiden pun, Zaid Hamidi, dia nak biar Zaid Hamidi tinggal seorang saja sebagai presiden, dikelilingi oleh semua orang yang anti Zaid Hamidi. Dan di dalam Perhimpunan Agung UMNO dan juga di dalam mesyuarat MKT UMNO, mereka akan tekan Zaid. Dan akhirnya UMNO akan pull out dari kerajaan perpaduan. So kalau Sabah Sarawak tak dapat apa yang mereka nak, and nampak cara dia, memang Anwar tak boleh beri Sabah Sarawak apa yang mereka nak. Sekiranya pertandingan jawatan UMNO ni semua yang anti Zaid menang, kecuali Zaid tinggal seorang sebagai presiden, tak ada mana-mana supporters di dalam jawatan lain, di kerajaan perpaduan, kononnya kerajaan perpaduan yang tidak ada perpaduan, tidak akan tahan 5 tahun. They will not survive 5 years. Sebelum 5 tahun ni, kerajaan ni akan jatuh. Sebab mereka tidak akan ada cukup majoriti di dalam parlimen. So, that one is more important. Budget ni tak apalah. Dia orang nak cakap apa pun. You know, is a pie in the sky punya budget. Kita akan buat ni, kita akan buat tu. Tak cakap insyaAllah dah. Garanti kita akan buat. Cakaplah insyaAllah. Sebab belum tahu lagi. That's your plan. You tak tahu God's plan macam mana. So the most important thing is, can this government last? Kalau pihak NATO dan pihak Amerika continue membekalkan senjata kepada Ukraine, dan peperangan Ukraine ni berterusan lagi setahun, sebab mereka kata peperangan Russia-Ukraine ni tak akan tahan lebih dari berapa bulan. Tapi dah setahun. Not a few months, 1 year. And nampak gaya dengan senjata yang disupply oleh NATO dan Amerika kepada Ukraine akan ambil masa lagi setahun. Dan Russia sudah beritahu, they have promised that Russia tidak akan back down. Russia akan lawan sampai habis.
Bermaknanya diorang ni harap Russia ni dilemahkan. Barat ni berharap yang Russia ni akan back down kerana tak tahan, kerana diorang tak boleh menang. Russia says no. Tak kisah berapa tahun sekalipun, setahun lagi, 2 tahun lagi, Russia akan continue to fight in Ukraine. That's bad news for the global economy. Dan silap-silap dalam masa setahun lagi, dunia akan menghadapi kemelesetan atau kegawatan ekonomi yang teruk, dan Malaysia pun akan teruk. Akhirnya satu apah yang Anwar janji dalam bajet dia tidak boleh ditunaikan. And dengan kegawatan politik join dengan kegawatan ekonomi, this government will be gone. Tak sampai 5 tahun. Assalamualaikum. Salam sejahtera.